Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu kepada yang berhujung minggu pada hari ini. Alright, saya ingin berkongsi sedikit mengenai dengan apa yang telah pun berlaku di pasaran global, terutama di pasaran Wall Street, yang mana kita dapat melihat di sini tiga indeks utama yang ada di pasaran Wall Street, iaitu Dow Jones, S&P 500 dan juga Russell 2000 berada di bawah 200-day moving average. Ini menandakan bahawa bearish sentiment telah pun menguasai pasaran, yang mana kedua-dua indeks utama seperti Dow Jones dan juga S&P 500 ini cuba untuk mempertahankan, walaupun dia telah pun berada di bawah 200-day moving average, tetapi ada paras support kritikal yang perlu kita perhatikan sama ada ia akan meneruskan tekanan ini. Sebagai contoh, di Dow Jones, paras kritikal yang perlu kita perhatikan ialah di paras 33,000 dan juga 33,500 sebagai benteng pertahanan terakhir, sama ada ia akan meneruskan tekanan tersebut ataupun tidak. Dan ini juga akan memberikan juga gambaran sama ada Oktober ini akan menjadi Oktober bear. Dan S&P 500, paras support kritikal yang perlu kita perhatikan ialah paras 4,200 seperti mana yang telah pun saya nyatakan sebelum ini, kalau tidak silap saya, pada akhir tahun lepas. Dan 4,200 seperti yang saya nyatakan adalah paras kritikal yang perlu kita perhatikan sama ada ia akan meneruskan tekanan ataupun sebaliknya. Berlainan dengan Russell 2000 yang telah pun berada di bawah 200-day moving average sejak 18 September yang lalu. Ini agak parah sedikit lah. Tetapi ada lagi paras yang terakhir, benteng terakhir untuk Russell 2000 ini, iaitu di paras 1000, kalau tidak silap saya, iaitu di paras 1600. Manakala Nasdaq Composite, walaupun ia masih lagi berada di antara 50-day moving average dan 200-day moving average di sini, ianya telah pun memecah paras support kritikal iaitu 13,000 dan sekarang ia telah pun berada di sekitar 12,983 dan menuju kepada 200-day moving average, sama ada ia akan mampu untuk mempertahankan daripada berada di bawah 200-day moving average ataupun sebaliknya. Semua ini perlu kita perhatikan sepanjang minggu-minggu yang akan mendatang. Dan kesemua ini volatility yang kita lihat pada minggu ini adalah diakibatkan daripada apa yang telah pun saya kongsikan pada awal minggu ini semasa opening bell, iaitu mansuhnya kontrak-kontrak futures dan juga option. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita ambil kira dalam menganalisa perkembangan indeks-indeks ini. Dan di sebalik itu juga kita juga melihat bahawa quarterly reports yang ada pada masa ini yang telah pun dikeluarkan sepanjang minggu ini, iaitu Q3 punya earnings report, agak tidak begitu memberangsangkan, yang mana Tesla adalah penjejas utama dan Tesla telah pun jatuh lebih daripada 10%, ya, lebih daripada 10% daripada yang dijangkakan lah. Telah pun, dan sekarang pun Tesla kalau kita lihat di sini, ia telah pun jelas berada di bawah 200-day moving average, dan ini bermakna juga seperti yang saya huraikan tadi, sentimen dalam Tesla ini menjadi bearish, dan Elon Musk pun dalam earning calls tersebut menyatakan syarikat tersebut mungkin struggle, akan menghadapi masalah yang kompleks in terms of supply chain dalam meningkatkan pengeluaran kenderaan Tesla, termasuklah Cybertruck yang dijangka akan
dikeluarkan pada bulan November nanti. Ya, Tesla adalah sebahagian daripada Magnificent Seven dan ianya juga terjejas dalam perkara ini. Salah satu juga Magnificent Seven ialah Nvidia, yang mana Nvidia telah pun jatuh di bawah 50-day moving average. Dan di sini nampaknya distribution telah pun berlaku dalam Nvidia ini, walaupun dia telah pun membuat percubaan pada awal bulan ini untuk meneruskan aliran meningkat, tetapi akibat daripada quarterly reports yang ada pada masa ini, semuanya telah pun diheret ke bawah. Begitu juga dengan Apple yang masih lagi bergelut untuk berada di atas 50-day moving average, dan pada masa ini nampaknya ianya meneruskan lagi aliran yang menurun. Begitu juga dengan Microsoft, ya, begitu juga dengan Microsoft, semua pada masa ini mengalami tekanan, walaupun pada masa ini kita dapat melihat Microsoft cuba untuk bertahan di atas 50-day moving average tersebut, tetapi ini perlu kita lihat sama ada ia akan meneruskan resilient tersebut. Resilient tersebut. Amazon, kalau kita lihat pun masih juga cuba untuk bertahan untuk tidak jatuh daripada 200 day moving average, dan nampaknya di sini kuasa support yang perlu kita perhatikan ialah di antara 124 dan juga 120 tersebut. Tetapi ini nampaknya resilient Amazon ini. Walau bagaimanapun ini akan kita perhatikan dalam quarterly reports yang akan mendatang. Google pun cuba untuk bertahan berada di atas 50-day moving average, dan seterusnya adalah Meta. Meta agak resilient pada ketika ini berbanding dengan Magnificent yang lain. Begitu juga kalau kita lihat tadi dalam Google tadi, dalam Google tadi. Jadi inilah perkembangan-perkembangan terkini yang berlaku dalam pasaran. Sebaiknya berhati-hati pada ketika ini. Kita tidak pasti juga apa yang bakal berlaku nanti di sepanjang minggu ini, kerana indeks-indeks pasaran kalau kita lihat telah pun berada di bawah 200-day moving average, terutamanya dalam Dow Jones dan juga S&P 500. Dan kita menanti pula macam mana reaksi Nasdaq Composite. Jadi cuma Nasdaq Composite saja masih lagi belum lagi berada di bawah 200-day moving average. Tetapi indeks-indeks yang lain telah pun dipengaruhi oleh bearish ataupun beruang-beruang di dalam pasaran. Dan semua ini adalah akibat daripada interest rate ataupun bukan juga interest tapi bond yield yang terus meningkat di dalam 10 year dan juga 2 year bond, 2 year bond yield, yang mana ia terus meningkat lebih daripada 5% pada ketika ini. Dan juga mungkin disebabkan oleh pergolakan di Timur Tengah yang berlaku pada ketika ini. Dan satu perkara yang menarik juga, di antara pasaran ataupun indikator dalam pasaran pada masa ini yang kita perhatikan, walaupun US dollar telah pun naik, dan ini adalah juga penyebab utama kenapa pasaran ikuti terjejas, oleh kerana dollar index ini meneruskan aliran meningkat. Jadi ini adalah penyebab utama juga kenapa pasaran ikuti terjejas. Selain daripada itu juga ialah akibat daripada US dolar pasar emas yang terus meningkat dan nampaknya akan menyecah kepada paras 2000. Dan uniknya di sini, kenaikan dolar tidak mampu mengekang kenaikan di dalam pasaran emas. Dan penyebab utama ialah
krisis, geopolitical crisis yang berlaku pada masa ini. Jadi pelabur-pelabur pada masa ini, pada ketika ini, mengalihkan dana-dana mereka kepada aset-aset yang lebih selamat seperti emas dan juga bond yield tadi ya, bond lah, bond. Dan juga of course mereka sedang juga mengalihkan dana-dana mereka kepada US dollar. Jadi kebanyakan dana-dana ini beralih daripada sebagai contoh ya, daripada Russell 2000 beralih kepada dollar index, beralih kepada emas, beralih kepada bond. Kerana bond adalah di antara daripada aset yang lebih berisiko rendah berbanding dengan pasaran ekuiti. Jadi inilah penyebab utama lah pada masa ini. Saranan saya untuk tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk melihat juga sektor yang mampu bertahan ataupun berkembang pada ketika inilah. Sebagai contoh mungkin kita boleh melihat kepada sektor-sektor yang berkaitan dengan komoditi sebagai contoh ya. Kerana pergolakan yang berlaku di Timur Tengah, konflik yang berlaku di Timur Tengah mungkin akan mengakibatkan seperti mana beberapa penganalisa utama di Wall Street dan juga pasaran global menyatakan mungkin harga minyak mungkin akan meningkat lebih daripada $100 jika konflik ini berterusan. Jadi kita boleh melihatlah sektor yang berkaitan dengan komoditi terutamanya yang berkaitan dengan tenaga. Okay. Jadi itu saja perkongsian saya kali ini bersama tuan-tuan dan puan-puan, dan sekali lagi saya ingin ucapkan kepada sekalian untuk selamat berhujung minggu ya. Dan berhati-hati di pasaran pada ketika ini sehinggalah kita dapat melihat indeks ini mula untuk meningkat semula kepada paras di atas paras 50-day moving average ataupun sekurang-kurangnya mampu bertahan di atas 200-day moving average, barulah kita akan memasuki balik pasaran tersebut untuk membeli saham-saham yang berkaitan dengan pertumbuhan ataupun growth stocks. Pada ketika ini boleh kita memerhatikan konten-konten saham yang berkaitan dengan komoditi seperti perlumbungan emas, seperti oil and gas ataupun minyak dan gas lah. Okay? Okay, itu saja perkongsian saya kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.